Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai, berjumpa lagi dalam kelas online kita pada kali ini. Yang lepas-lepas kita sudah melihat berkenaan dengan topik berkenaan dengan nutrien. Hari ini kita akan teruskan kelas kita berkenaan dengan topik kitar nitrogen. Okey, baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan kitar nitrogen? Okey, apabila kita menyebut kitar, maksudnya dalam bahasa Inggeris ialah cycle. Maksudnya ada satu putaran, okey, satu pusingan bahan tersebut. Apabila kita menyebut kitar nitrogen, maksudnya nitrogen dalam udara akan masuk dalam tanah, digunakan oleh haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian nitrogen tersebut akan kembali ke udara dan proses tersebut akan berulang-ulang. Tetapi dalam topik ini yang lebih penting lagi, kita ingin lihat bagaimana nitrogen ini diperlukan oleh tumbuhan. Okey, terlebih dahulu kita ingin tahu macam mana tumbuhan dapatkan nitrogen. Kalau oksigen senang je, tumbuhan oksigen dan juga karbon dioksida, tumbuhan akan menyerap oksigen dan karbon dioksida melalui stoma. Tetapi tumbuhan tidak boleh menyerap nitrogen melalui stoma, maka tumbuhan terpaksa menyerap nitrogen dalam bentuk lain, iaitu dalam bentuk ion nitrat. So bagaimana tumbuhan nak dapatkan ion nitrat ini? Okey, terdapat dua proses dalam kitar nitrogen yang kita nak belajar. Pertama, proses untuk menambahkan ion nitrat, dan yang kedua, proses untuk menyingkirkan ion nitrat dalam tanah. Itulah dia kitar nitrogen. Okey, pertama sekali adalah proses penambahan ion nitrat. Ada tiga proses yang boleh menambahkan ion nitrat. Pertama, tindakan kilat dan gunung berapi. Nitrogen dalam atmosfera sebenarnya kalau dia bertindak balas dengan kilat, dia akan dilarutkan lagi oleh air hujan dan sebagainya, maka dia akan bertukar menjadi ion nitrat dan masuk ke dalam tanah. Yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Biasanya proses pengikatan nitrogen ini dilakukan oleh pokok-pokok kacang. Kat akar dia ada bakteria pengikat nitrogen yang boleh mengikat nitrogen menjadi ion nitrat dalam tanah. Dan yang ketiga adalah proses penitritan. Proses penitritan ini sebenarnya berpunca daripada proses penguraian. Penguraian ini sebenarnya adalah apabila haiwan dan tumbuhan mati mereput, dia akan melalui proses penguraian, kemudian melalui proses penitritan, dan proses ini akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okey, baiklah. Seterusnya ialah proses penyingkiran ion nitrat. Ion nitrat yang tadi telah dihasilkan melalui proses yang telah saya terangkan sebentar tadi akan melalui beberapa proses penyingkiran. Pertama sekali adalah proses penyerapan ion nitrat oleh tumbuhan, yang mana ion nitrat tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk kegunaan-kegunaan untuk membina protein dan sebagainya. Yang kedua adalah melalui proses pendinitratan. Proses pendinitratan ini dijalankan oleh bakteria pendinitratan untuk menukarkan ion nitrat yang ada dalam tanah kembali kepada nitrogen dalam atmosfera. Dan yang ketiga melalui proses melarut resap nitrat, yang mana nitrat yang ada dalam tanah akan melarut resap dan akhirnya dialirkan ke sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Itulah dia proses yang mengurangkan atau penyingkiran ion nitrat dalam tanah. Okey, setelah mengambil kira proses penambahan ion nitrat dalam tanah sebentar tadi dan juga proses penyingkiran ion nitrat melalui proses yang juga telah saya terangkan sebentar tadi, proses ini berlaku secara berulang dan akan melengkapkan keseluruhan kitar nitrogen yang akhirnya memberikan keseimbangan kepada ekosistem kita. Yang mana kitar nitrogen ini mempunyai kepentingannya tersendiri. Yang pertama, ia akan berfungsi untuk mengekalkan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua, memastikan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil pertanian. Kerana apa? Kerana dia memastikan tumbuh-tumbuhan memperoleh nutrien yang mencukupi dari dalam tanah. Yang tiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kerana apa? Protein tumbuhan dan protein haiwan ini terbina daripada nitrat yang diserap daripada tanah. Dan yang terakhir sekali, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kerana apa? Sebagai contoh, apabila tumbuhan dan haiwan mati contohnya, dia akan melalui proses perebutan, penguraian dan sebagainya, yang akhirnya kitar nitrogen ini akan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar sekaligus memastikan alam sekitar berada dalam keadaan yang seimbang. Jadi itulah dia kitar nitrogen yang berlaku dalam persekitaran kita. Perlu diingat, kitar nitrogen ini kita boleh bagikan kepada dua peringkat, iaitu penambahan ion nitrat dan yang kedua penyingkiran ion nitrat.
kitar nitrogen ini sebenarnya punya kepentingan yang tersendiri dalam ekosistem kita. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.